Kita masih lagi membincangkan usul yang mula-mula dalam nota ke-12. Nota ke-12 ini iaitu kaidah 74. Sab'atu umur yandafi'u biha al-ishkal 'an at-tafsir. 7 perkara boleh menghilangkan kemusykilan dalam tafsir. Yang pertama dan kedua kita telah pun bincangkan kemarin. Hari ini kita nak bincangkan yang ketiga. Dengan contoh-contohnya. Yang ketiganya apa? An-nazar fi ma yattasilu biha min khabar atau syart atau idah fi ma'nan akhar. Memerhati cerita, syarat atau keterangan yang ada kaitan dengannya pada tempat yang sama atau di tempat lain. Itu yang kita nak bercerita ni. Dan seterusnya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh tu seperti dapat dilihat di sinilah. Jadi kita nak pergi kepada detail poin ketiga. Ini poin ketiga, memerhatikan cerita. Kalau ayat tu ayat berupa cerita lah. Cerita tu bukan maknanya cerita kisah tu. Cerita tu istilah lah, istilah khabar, dia panggil khabar, bukan dalam bentuk insya. Syarat, atau kalau syarat kena tengok, atau keterangan yang ada kaitan dengannya dengan sesuatu ayat tu lah pada tempat yang sama. Tengok di situ juga atau tengok di tempat lain, sama ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Mungkin kalau tidak ada dalam Quran, tengok dalam Sunnah. Adakah kaitan dengan ayat yang berada di hadapan kita tu? Takut-takut cerita tu tidak lengkap. Cerita tu cerita secara umum sahaja. Macam tadi kita tengok cerita Nabi Adam tu, kalau dalam surah Baqarah setakat tu saja. Jadi adakah itu sahaja cerita tentang Nabi Adam di dalam Quran, setakat tu saja? Sebab itu kita kena tengok di tempat lain, berhubung dengan perkara yang sama tu. Dan adakah iblis itu sekadar aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu saja di dalam surah Baqarah, atau ada lagi cerita dia tu dengan Nabi Adam? Banyak perkara lagi apa yang dia lakukan terhadap Nabi Adam itu, sebagaimana yang kita dapat lihat di dalam surah A'raf. Dengan sebab itu kena tengok juga di tempat lain, bukan sahaja di dalam Quran, di dalam hadis pun boleh tengok juga. Kadang-kadang penjelasan dia tu ada di dalam hadis. Jadi kita kena ambil di situlah, gabungkan semuanya, barulah jadi cerita yang lengkap. Kalau syarat, kadang-kadang syarat saja ada di situ, jawabnya ada di lain. Kadang-kadang sesuatu disebut secara umum, secara bayannya tidak ada bayannya, penjelasannya tidak ada. Itu benda yang kita kena tahu. Jadi, kalau orang yang tak tahu benda ni, kelirulah dalam mentafsirkan Quran, ataupun dia tak akan faham Quran itu dengan baiklah. Contohnya ialah firman Allah ini. Baca apa ni? Hazim. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Bermaksud, dan makan minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih dari benang hitam, yakni kegelapan malam, iaitu waktu fajar. Al-Baqarah 157. Sekiranya ayat di atas terhenti setakat al-khaytil aswad tanpa sambungan minal fajr selepasnya, nescaya erti benang putih dan benang hitam tidak akan diketahui, iaitu waktu fajar menjelaskan apa yang dimaksudkan benang putih. Ia adalah cahaya siang, dan benang hitam pula ialah kegelapan malam. Jadi ini kan bahkan bukan kita saja yang baru belajar bahasa Arab ni. Orang yang Arab sendiri pun boleh jadi keliru. Bukan sekadar Arab, sahabat Nabi dulu pun pernah keliru. Pernah keliru. Adi bin Hatim dia asalnya Arab, dia Arab tapi Kristian. Lepas tu masuk Islam. Dia tu Arab lah. Dia sebab itu setengah-setengah ulama berdasarkan hadis ni lah kita kena tengok. Jadi minal fajr ini turun kemudian sedikit. Dia mula-mula turun setakat itulah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, setakat. Jadi dia pun jadi dicerita bulan puasa lah yang kita duduk hadapi sekarang ni. Makan dan minum, mana boleh makan tu sehingga malam kan boleh makan kan? Malam tu boleh makan, bila masuk maghrib tu boleh makan dah. Sampai bila?
sehingga nyata kepada kamu benang putih dari benang hitam. Itulah terjemahan zahirnya. Jadi apa makna benang putih, benang hitam ni? Jadi sahabat tadi tu dia ambil benang putih, satu tali, satu lay, dan benang hitam satu lay. Dia pun letak bawah bantal dia. Bawa bantal dia pun tidur. Lama dia sekejap, dia bangun, dia tengok, nampak ke tidak? Benang putih dengan benang hitam dia nampak ke tidak? Kan putih dengan hitam walaupun dalam gelap kan boleh nampak beza juga kan? Tak nampak dia. Boleh makan lagi. Boleh lagi. Lepas tu akhirnya dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia pakaian ni lah. Rasulullah kata, kalau macam tu panjang benar lah. Bantal kamu, kata dia. Lepas itulah berdasarkan hadis disebut minal fajri, diturunkan. Setengah-setengah ulama kata tidak. Ini sekali ya turun, bersama-sama, tidak suku-suku, tidak perasingan, tidak turun sekali. Cuma je nak ceritanya, kalau tak ada min al-fajri ini orang panggil min bayaniyah. Min ini min bayaniyah. Min ini menjelaskan apa itu al-khaytul abyad. Kalau tak ada penjelasan ini, nescaya dia tetap jadi samar. Tapi dengan sebab ada min ini, min al-fajri ini, kita pun faham lah. Rupanya ini bahasa kiasan yang dipakai ini, bahasa majaz, bahasa isti'arah yang dipakai. Maksudnya benang putih itu keluarnya cahaya fajar sadiq itu. Fajar sadiq itu mana maksud masuk waktu subuh itulah. Itu dapat kita lihat lagi di dalam hadis. Wa kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, misalnya makan dan minum hingga ibnu ummi maktum baik. Jadi ibnu ummi maktum itu bila masuk subuh, begitu. Jadi itu maksud al-khaytul abyad. Mana orang Arab pun kalau semata-mata sekali sepintas lalu tu dia akan melengung dulu. Tapi bila ada minal fajr dia fahamlah. Minal fajr ini rupanya al-khaytul abyad itu maksudnya fajar. Tapi kalau kita yang tak erti ni, tak tahu apa ni, mungkin kita kata min ini bayan kepada al-khaytul aswad. Mungkin saja kita kata, kenapa boleh bayar kepada al-khaytul abyadnya? Mana bayar al-khaytul aswadnya? Mungkin kita kata begitu. Tetapi kepada orang yang boleh bahasa Arab, dia akan tahu ini min menjelaskan al-khaytul abyad, bukan al-khaytul aswad. Bukan. Begitu. Jadi maknanya kita kena perhati cerita tu. Cerita ni macam cerita ni, apa-apalah. Kena perhati apa yang ada keterangan syarat atau keterangan yang ada kaitan dengannya pada tempat yang sama. Ini tempat sama, ni contoh tempat sama dalam ayat yang sama. Minal fajri ini ada penjelasan tentang al-khaytul abyad. Ada kalanya tidak ada di tempat yang sama, di tempat lain. Ini tugas ahli tafsir lah. Dia nak cerita je ni, ahli tafsir dia kena ada dalam kepala dia. Bila bertemu yang tak jelas, dia kena cari penjelasan dia tu. Sama ada di situ juga ataupun di tempat lain, kena cari. Ataupun bukan dalam Quran, dalam hadis pun kena cari yang berkait dengan, yang boleh menjelaskannya. Kalau tidak, dia jadi keliru. Untuk menghilangkan kekeliruan, supaya tidak berlaku kekeliruan, antara langkah yang perlu diambil oleh ahli tafsir, oleh pentafsir, ialah kena tengok benda ni. Iaitu kalau ada yang samar, kena cari mubayyin dia. Kalau ada yang mubham, kena cari yang mubayyin dia. Kalau yang mutlak, kena cari yang muqayyid dia. Begitulah. Yang lain-lain pun sama. Contoh lain untuk poin 3 ini ialah firman Allah Ta'ala berikut. Boleh juga kalau kita nak ambil contoh lain lah. Contoh lain, baca situ.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak bercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Perkataan kezaliman bizulmin yang tersebut di dalam ayat ini baru jelas artinya apabila dilihat pada firman Allah yang lain atau hadis Rasulullah SAW. Lihat hadis berkenaan yang mengandungi firman Allah di tempat lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan artinya di bawah ini. An Abdullah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim fa anzalallahu azza wa jalla innash syirka la zulmun azim. Bermaksud daripada Abdullah, katanya ketika turun ayat bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, siapalah di antara kita yang tidak berlaku zalim? Terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang bermaksud, sungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar yang sebenar-benarnya. Jadi ini pun keliru juga, boleh keliru juga. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ini yang kita dah di syirik sebut sini ni, dah tambah untuk penjelasan dah tu. Asalnya bizulmin mana dengan kezaliman sajalah, tak ada lah ni syirik ni, tak ada lah dengan kezaliman. Tapi kezaliman tu apa maksud kezalimannya? Apa maksud kezaliman di sini? Selagi kita tidak tahu kezaliman itu, mungkin kita dalam keadaan rasa serba salah, rasa tak kena, rasa takut lah. Dan ini mungkin boleh berlaku bukan kepada orang biasa saja, sahabat sendiri pun pernah. Buktinya di dalam hadis tadi, dalam Bukhari dan lain-lain tersebut. Sahabat kata kalau macam tu, siapalah di antara kita yang tak ada melakukan kezaliman. Sebab manusia ni kalau tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, dia melakukan kezaliman kepada diri dia sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mana zalim diri sendiri pun ada. Melakukan dosa tu menzalimi diri sendiri. Buat salah tu menzalimi diri sendirilah. Gitu. Jadi siapalah nak lepas daripada kezaliman kalau dengan makna yang seluas itu. Jadi sedihlah sahabat-sahabat, susah kalau macam ni nak jaga ni. Sebab kalau orang yang beriman, kalau masih ada lagi sedikit sebanyak kezaliman pun, makna tak ada jaminan keamanan daripada Allah. Dan mereka itu tidak dapat petunjuklah seseolahnya. Adakah begitu? Pusing sahabat-sahabat. Bila mereka kata begitu, turun ayat ni. Jadi itu latar belakang sebab nuzul kepada ayat ni, itu latar belakangnya. Allah SWT menceritakan kezaliman dalam Quran ni banyak makna. Salah satu maknanya ialah syirik tu. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Sebab kesyirikan di luar banyak. Macam kita baca tadi lah, syirik dalam ni, syirik dalam ni. Orang duduk persoal tauhid 3. Bukan tauhid 3 saja, banyak lagi tauhid. Seperti yang kita baca, tauhid rahmat lah, tauhid hakimiyah lah, tauhid macam-macam yang kita dah bertemu tadi. Bukan 3 tu saja tauhid ni. Jadi begitu juga dengan syirik ni. Syirik ni banyak macam. Syirik fil tashri', syirik fil dzat, syirik fil ibadah, fil ibadah, macam-macam syirik ni. Jadi di sini maksud kezaliman ini ialah kesyirikan. Ikutlah dalam bentuk mana pun. Itu kan agaknya kira-kiranya mudah sikitlah nak memelihara diri. Kalau daripada syirik, asalkan kita tahu benda-benda tadi kita tak terima, kita tidak terlibatlah dengan syirik. Ada syirik jali, syirik khafi. Syirik khafi misalnya, itu pun syirik juga. Jadi bukti dalam Quran di tempat lain, inna syirka la zulmun azim. Dalam hadis tu sendiri, Nabi SAW kata, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat tadi ialah syirik itu. Dan ini tersebut di dalam surah Luqman di tempat lain.
di tempat lain. Maknanya syirik yang tersebut di dalam ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin tadi, zulm di situ maksudnya ialah syirik. Ayat mana yang mentafsirkannya dengan makna syirik? Ayat di dalam surah Luqman ini, itu masuk kesimpulannya. Jadi kita kena cari tempat ni, dan kena ambil bantuan daripada hadis-hadis. Misalnya ni hadis, dalam hadis lah sebut ni. Satunya kita dapat tahu, oh rupanya sebab tu inna syirka la zulmun azim, itu latar belakangnya. Selain daripada itu kita dapat tahu zulm ataupun kezaliman dalam Quran itu salah satu maknanya ialah syirik. Dan syirik itu walaupun nampak tak ada berlaku apa-apa kezaliman apa-apa pun, tetapi Tuhan memberitahu kepada kita itulah sebenarnya kezaliman yang paling besar. Itulah zalim yang paling besar. Cuma manusia tidak perasan, tak tahu. Dan mana-mana yang terlibat itu berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bukan orang lain menzalimi mereka. Kalau melakukan kezaliman lain mungkin terlepas lagi daripada neraka. Tapi bila berlaku syirik ni tak terlepas daripada neraka. Tak nyaya diri sendiri. Kita buat nyaya kepada diri sendiri lah. Bermakna bila kita pilih syirik itu, tu kan? Nampak dah tu kezaliman yang paling besar. Kezaliman apa? Kezaliman diri sendiri. Sebab apa? Sebab ia mengakibatkan masuk neraka. Dan masuk neraka tu bukan masuk neraka sehari dua, sekejap, tidak. Kekal. Sebab apa? Sebab syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tiba-tiba tengok ayat tu pula. Kalau syirik Tuhan tak ampunkan. Kalau yang lain-lain Tuhan ampun. Maknanya kalau kesalahan lain itu zalimlah juga kira-kiranya. Tapi Tuhan boleh ampunkan. Boleh jadi tak masuk neraka tu. Boleh kalau Tuhan ampunkan. Yaghfiru liman yasha. Allah SWT boleh ampunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Boleh berlaku. Tapi kalau syirik ini tidak. Sebab itu dikatakan kezaliman yang paling besar ataupun yang sangat besar. Itu benda. Jadi kita kena bila sesuatu perkataan atau sesuatu ayat dalam Quran itu nampak mengelirukan ataupun kita berasa keliru, kena cari. Cuba cari penyelesaian dia. Mungkin ada makna lain untuk perkataan yang kita terkeliru tu. Mungkin ada penjelasan lain di tempat lain. Jadi kita kena tengok semua. Ini kerja ataupun tugas ahli tafsir. Kalau orang biasa dia tak boleh buat benda macam tu. Orang biasa dia nak ingat mana ayat tu, ayat ni. Lepas tu kalau tak belajar hadis pula. Kalau belajar hadis tahu pula. Sebab hadis itu pun sebagai penjelas, litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Itu tugas Nabi pun, iaitu untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka itu Quran lah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, itu Quran. Siapa yang menjelaskan? Nabi. Ni dalam hadis. Dengan sebab itu kita kena ambil kira semua. Barulah jadi betul. Kalau tidak mungkin kita kata kezaliman biasalah, kezaliman. Bukan. Di sini bukan itu. Bukan itu. Sebab itulah Imam Bukhari dalam kitab dia buat tajuk Babu Zulmin Duna Zulmin. Zulmin Duna Zulmin. Dia buat tajuk gitu. Ada kezaliman yang bermacam-macam. Ataupun ada kezaliman yang lebih besar berbanding yang lain-lain. Mana zalim juga. Tapi tidaklah sezalim itu. Dia ada banyak peringkat pula kezaliman itu. Sebagaimana Islam, iman pun ada banyak peringkat juga. Begitulah juga dengan kekufuran itu. Begitulah juga dengan kezaliman itu. Dia ada banyak peringkat juga. Itu benda yang kena perhati ya. Yang keempat, petunjuk daripada siyak dan sibak sesuatu ayat. Petunjuk daripada siyak dan sibak sesuatu ayat. Antara contohnya ialah firman Allah berikut. Baca Hazim. Look innaka antal azizul karim. Bermaksud, serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab seksa, sesungguhnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu. Surah Ad-Dukhan ayat 49. Berdasarkan siyak dan sibak bagi ayat ini, sifat mulia yang tersebut di dalamnya bukanlah untuk memuji dan memuliakan orang yang dihadap cakap. Sebaliknya, ia adalah suatu penghinaan dan ejekan terhadapnya. Baik, kalau kita perhatikan di sini, dzub, rasakanlah.
rasailah atau rasalah. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya kau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat. Tuhan sebut begini. Jadi betul kau orang yang suruh rasa apa ni kalau kita tengok ayat ni saja? Suruh rasa apa? Tuhan suruh rasa apa ni? Dia duduk di mana ni? Dia duduk di mana? Dia duduk dalam syurga ke? Duduk dalam dunia ke? Duduk di mahsyar ke? Dalam kubur ke? Di mana ni? Suruh rasa tu bila? Dan siapa? Ni satu orang ni yang disuruh ni. Dzuk. Bukan dzuku. Tu baru jamak. Ni satu orang rasa. Dia mesti kena ada latar belakang tu. Latar belakang itulah yang dipanggil memahami Al-Quran berdasarkan siyak. Siyak dan sibak. Siyak ni mana ayat selepas dia. Kita baca ayat dia selepas ni. Selepas ni. Mana ayat ni ayat 49. Kena tengok ayat 50, ayat 51 dan seterusnya. Itu orang panggil siyak. Sibak mana ayat yang tersebut sebelum ni. Ni kalau ayat ni ayat 49, kita kena tengok. Ayat 48, ayat 47 kena tengok. Barulah kita boleh faham makna dia. Kita boleh tahu, mungkin kita boleh tahu siapa dia. Atau kalau kita tak tahu pun, kita boleh tahu di mana perintah Allah ni. Telah berlaku dah ke tidak? Telah berlaku dah ke tidak? Tuhan sudah suruh ni. Padahal tak berlaku lagi. Bila masuk neraka ni, dicerita orang dalam neraka ni. Dan antal azizul karim, engkau orang yang berpengaruh. Ni maksud Tuhan nak puji ke sini ni? Kau Tuhan nak cela ni? Tuhan nak perli. Kita kata perli. Sindir. Sebab di situ dia begitu terhina. Tiba-tiba dia kata dia, kau orang mulia, tak ada pengaruh dah, takut dah. Dalam keadaan takut dah. Tiba-tiba dikatakan begitu. Dikatakan begitu berdasarkan dulu semasa dalam dunia dahulu. Orang duduk anggap dia sangat kuat pengaruhnya, dan sangat terhormat. Rupanya bila pergi ke akhirat dalam neraka tu terhina. Jadi ini perkataan sebalik ni, macam kita sebut kemarin lah. Orang Kelantan kata budak berjeruh sungguh. Bahasa budak berjeruh. Budak baik dia. Maksud budak baik itu budak jahat, tapi dia tak sebut jahat. Itu cakap terbalik. Jadi orang yang faham lah. Ini sindiran. Bukan nak puji dia. Di sana pada ketika kata dia tidak terpuji dah. Dia tak ada pengaruh dah. Sebab ni dalam neraka ni cerita ni. Tapi orang ni semasa di dunia dahulu, orang anggap dia mulia, orang anggap dia terhormat. Jadi asalnya cuba tengoklah kamu sejauh mana terhormat hari ni. Betulkah kamu terhormat? Betulkah kamu ada pengaruh? Kalau ada pengaruh, kamu cubalah lepas. Begitu. Itu sindiran yang. Jadi dengan kata-kata tu jadi lagilah dia tu takut. Itu maksudnya. Baik, kalau kita tengok kan, dzuk innaka. Kalau kita cari, kita cari di dalam Al-Quran, nak tengok siyak dan sibak dia. Maka kita boleh tengok di sini. Dzuk. Tulis itu saja tak apa dah, sebab itu ya dalam Quran dah. Itu satu tu, tak perlu cara, tak perlu tulis banyak. Dzuk, sebab itu satu tu. Sekali tu dah. Dzuk innaka antal azizul karim. Kalau kita perhati di dalam ayat ni, inna syajarataz zaqqum, pokok zaqqum, ta'amul athim, jadi makanan kepada orang yang berdosa, kal muhli yaghli fil butun, seperti keladak minyak yang hitam itu duduk menggelegak di dalam perut-perut. Kaghaliyil hamim, seperti menggelegaknya air panas. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, ambil orang ni, Tuhan kata, pergi lempar dia ke tengah-tengah neraka jahim itu. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim, kemudian curahkan di atas kepalanya air panas, azab berupa air panas, curah atas kepala dia. Dzuk, lepas tu dikatakan dzuk, rasalah. Ni ambil, rasalah. Bukan nak suruh rasa kita kata ondel-ondel boleh posok ni dah. Bukan nak suruh rasa tu ni rasa dalam neraka ni. Cuba tengok ayat sebelum pada tu, cerita di mana ni?
Dia neraka ni. Inna hadha ma kuntum tamtarun. Inilah yang kamu duduk ragui dahulu. Ni sibab dia, siap dia. Siap dia, inna hadha ma kuntum tamtarun. Inilah yang kamu ragui dahulu. Dahulu tu mana? Semasa dalam dunia. Ni cerita di akhirat ni. Lepas tu Tuhan kata dah. Ya, dia kata dah lah. Sebab itu pasti akan berlaku. Akan berlaku begitu. Jadi orang yang dikatakan begitu takutlah dia. Takutlah. Hina sangat berasa. Ini semua tu ini semua membantu kita untuk memahami sesuatu ayat. Kalau semata-mata ambil ayat ni saja, ayat 49 tu, macam-macam kita boleh kata. Rasalah. So rasa apa? Ondeh-ondeh agaknya. Bulan puasa ni nak. Engkau orang mulia. Kalau orang mulia, berani lah. Mungkin tu rasa berani agaknya. Bulan puasa. Sebab engkau orang terhormat, orang yang mulia. Dah kena tengok ayat. Itu maksudnya siap dan sibak. Yang membantu kita memahami Al-Quran. Kena tengok ayat selepas, kena tengok ayat sebelum, kena tengok belakang. Kalau tidak, boleh jadi menyeleweng. Salah. Boleh jadi salah. Apalagi kalau kita tengok ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa pula berada di tempat yang aman. Ni lawan di mana? Di sana ni. Bukan nak cerita dalam dunia ni. Sebagaimana tadi dalam neraka tempat yang tidak tenang, tempat yang menakutkan. Ini tempat yang aman. Di sana berlaku cerita ni. Cerita hari akhirat ni. Bukan cerita dunia ni. Jadi rasa tu rasa azab neraka. Bukan rasa nikmat apa, tidak. Ni rasa azab neraka. Begitulah cara kita nak faham. Itu maksud memahami Al-Quran berdasarkan siap dan sibaknya. Jangan lupa ni. Boleh jadi kita tersalah dengan sebab kita tak ambil perhatian. Hak sebelum dan hak selepas. Sebab dia ada kaitan. Quran ni ada kaitan. Sebagaimana kita tengok dalam struktur makro tu, antara surah dengan surah pun ada kaitan. Surah sebelum dan selepas ada kaitan. Semua kita tengok sampai akhir ada kaitan, bukan tak ada kaitan. Begitu juga antara ayat dengan ayat dia pun ada kaitan. Jangan kata tak ada kaitan. Tidak begitu. Begitulah. Jadi cerita siak dan sibak ni kalau nak tengok contoh lebih banyak lagi, itulah dalam usul tafsir. Saya telah bagi situ beberapa contoh yang lain lagi. Itu selepas asar kan Ustaz Zawawi ada mengajar itu bulan puasa ni, ikuti situ, tengok situ. Dalam tu saya dah bagi contoh banyak lagi. Dan memang ini satu kaedah yang penting ni untuk memahami Quran ni. Bukan satu dua tempat kita bertemu dah. Banyak tempat. Ia menyelesaikan banyak masalah kita. Kadang-kadang orang jadi sesat itu kerana tak ambil kira yang ni. Macam Syiah jadi sesat. Innama yuridullahu liyudhiba ankum adrijs ahlal bait. Innama yuridullah. Ayat tu kan. Ada kata ahlul bait tu imam dia. Wa yutahhirakum tathira kan. Innama yuridullahu liyudhiba ankum adrijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait tu siapa? Dia kata ahlul bait tu imam lah. Imam 12. Kalau Syiah imam 12. Syiah lain pula, Syiah 7 pula dia kata imam juga. Dia tahu mana imam. Dan kita nak tahu mana tak betul tu. Kalau kita kata imam ahlul bait tu anak cucu Nabi. Ada orang-orang yang anggap anak cucu Nabi ni istimewa lebih, maksum dan dapat kelebihan apa tu. Ahlul bait tu. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala nak mensucikan ahlul bait dan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Jadi sehingga ada yang mengaku ahlul bait yang memerintah Mesir, kerajaan Ubaidiyah dahulu, mengaku jadi Tuhan. Ahlul bait. Tu tengok dia kata suci. Tuhan kata. Jadi kita pula nak tahu macam mana tak betul itu. Kena tengok siap dan sibak. Bila kita tengok siap dan sibak, contohnya kita ambil lah. Tapi panjang pula cerita itu. Ada dalam itulah, dalam usul tafsir itu saya bincang panjang. Iaitu siap dan sibak ahlul bait itu maksudnya isteri Nabi. Sebelum itu ayat selepasnya berkenaan dengan isteri Nabi itu.
Walaupun anak cucu Nabi pun dia juga. Tapi yang dalam ayat tu maksudnya isteri-isteri Nabi. Wadhkurna ma yutla fi buyutikum. Wadhkurna, kamu untuk perempuan tu Tuhan guna tu. Bukan wadhkuru. Wadhkurna untuk perempuan ramai. Siapa? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin. Apa ni ayat? Ya nisa an-nabi, start situ. Sebelum tu lagi dia bahkan wa man yaqnut minkunna lillah. Yaqnut minkunna, bukan minkum. Minkunna tu untuk ramai perempuan. Jadi siapa tu? Cerita tentang siapa tu? Isteri-isteri Nabi. Patutlah digunakan dalam ayat sebelum itu dan ayat selepasnya dalam bentuk jamak untuk perempuan. Jamak untuk perempuan. Kamu tu untuk perempuan. Kalau kita saya tunjuklah sebenarnya, saya tunjukkan Ahlul Bait. Ada beberapa tempat. Ni cuba tengok dalam surah Ahzab. Cuba tengok. Daripada sini lagi, bukan wa man yaqnut ni. Sebelum ni lagi. Di sini. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu. Azwaj, ramai ni isteri Nabi. In kuntunna ini untuk jamak perempuan ini. Turidna, banyaklah. Turidna bukan turiduna tak. Turidna. Fata'alaina, marilah kamu semua. Umatti'kunna, ni jamak semua ni. Wa usarrihkunna, ni jamak untuk perempuan. Bukan untuk lelaki. Wa in kuntunna, ni jamak perempuan. Turidna, jamak untuk perempuan. Minkunna, jamak untuk perempuan. Muhsinat, jamak untuk perempuan. Ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Man ya'ti minkunna, kamu pula perempuan pula. Dan seterusnya. Kalau kita tengok, wa man yaqnut minkunna, ni jamak untuk perempuan. Ya nisa an-nabi lagi. Lastunna ka ahadim minan nisa, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain. Kena ingat, ini macam mana Allah SWT membimbing, mengasuh, mendidik isteri-isteri Nabi ini. Dia manusia seperti orang lain, bukan maksud. Tetapi Allah SWT nak melayakkan dia biar sesuai dengan Nabi SAW itu. Bagaimana Allah sendiri mendidik isteri-isteri Nabi ini. Cuba tengok. Ini taqaitunna, ini jamak. Fala takhda'na, ni jamak untuk perempuan semua. Wa qulna, ni jamak untuk perempuan. Wa qarna, jamak untuk perempuan lagi. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Bukan fi buyutikum, tapi fi buyutikunna, di rumah-rumah kamu. Ramai perempuan. Wala tabarrajna, ni tabarrajna, jamak juga. Wa aqimna, bukan wa aqimu, asal ada. Aqimna, kamu dirikan sembahyang. Wa atina zakah, ni semua dalam bentuk jamak ni, semua ni. Barulah mari ayat ni. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah nak membersih, menghilangkan daripada kamu kekotoran. Wahai ahlul bait, dan hendak menyucikan kamu sesuci-sucinya. Bukanlah bermakna nak menjadikan mereka itu maksum, tidak. Tapi nak jadi manusia yang terpilih lah. Manusia yang terpilih pun tak ada buat benda-benda dosa juga. Cuba tengok. Jadi ahlul bait ini siapa? Ahlul bait ini, ahlul bait itu isteri Nabi lah. Tengok pada ayat sebelum tu. Tengok ayat siap dia. Siap dia. Wadhkurna, pula. Kamu ingatlah ma yutla fi buyutikun, apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu. Rumah kamu. Isteri Nabi juga. Maknanya kalau baca sebelum dan selepasnya duduk bercerita tentang isteri Nabi, tiba-tiba mari Imam 12 ni, ikut mana? Mana ada sebut sekali ke sebelum tu, selepas tu Imam 12? Tengok. Itu menyeleweng. Dia guna Quran juga. Itulah yang kata Quran ni tak kena gaya, boleh jadi sesat. Kena gaya boleh. Baik, tak ada apa pun. Ini cerita tentang isteri Nabi. Itu ahlul bait. Bukti lagi ahlul bait ini isteri Nabi. Tengok ayat lain pula. Tengok ayat lain pula. Sebab itu dia kena kaitkan. Poin nombor 3 tadi tu. Tengok di sini apa mak? Tengok di lain. Misalnya
Ata'jabina min amrillah. Dalam surah Hud ni. Ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ahlul bait. Siapa ni? Bila Nabi Ibrahim diberitahu oleh malaikat bahawa dia akan dapat anak, Nabi Ibrahim terkejut. Dapat anak dengan isteri mana? Isteri aku ni tua dah. Ali dua anak ajuz. Adakah aku akan dapat anak, aku ni sudah tua? Bila Nabi Ibrahim pun cerita lah, malaikat bagi cerita ni, kamu akan dapat anak. Isteri itu pun tua, terkejut dia. Adakah aku akan beranak? Aku ni sudah tua begini. Wa hadha ba'li syaikha. Suami aku pula tua juga. Ni kalau mengikut adatnya tidak. Lalu malaikat kata, ata'jabina min amrillah. Ata'jabi ni khitab ni untuk perempuan. Kalau lelaki, ata'jabu. Seorang lelaki. Seorang perempuan, ata'jabina. Adakah kamu rasa pelik dengan kerja Allah? Rahmat Allah dan berkatnya ke atas kamu, wahai ahlul bait. Jadi ahlul bait ni isteri Nabi Ibrahim. Isteri. Bukan imam, tak ada kena-mena tu di sini. Imam bagi di mana? Tak ada. Coba kadang-kadang bapak Syiah dia kata, tu Tuhan kata alaikum. Kenapa dia tidak kata alaiki? Alaikum tu menunjukkan jamak untuk lelaki tu. Tengok dia tak faham. Lepas tu kalau orang perempuan bagi salam, Nabi ajak assalamualaikum. Kalau orang perempuan sama dia kata assalamualaikum, tak boleh kah? Kena tukar assalamualaikum gitu. Boleh kan? Memang begitu lafaz yang dia ajar. Jadi guna itulah. Jadi di sini tu kena awak bagi bahasa, perbahasa-bahasa banyak lagi lah ceritanya. Jadi alaikum ni tidak semestinya untuk jamak lelaki. Kalau lafaz-lafaz yang khusus begitu. Untuk perempuan pun boleh. Begitulah. Jadi kita kena tengok banyak perkara, banyak tempat. Jadi ahlul bait di sini bukan dengan makna yang lain. Di sini dah jelas dah dengan makna isteri-isteri Nabi. Di sini pun isteri Nabi juga ahlul bait ni. Sebab ini dikata wahai ahlul bait, apakah kamu berasa pelik? Tak ada dah ahlul bait yang lain pada masa tu. Ahlul bait siapa? Isteri dia. Lepas tu dia guna ata'jabin ni. Begitu cara nak faham Quran. Kalau tidak boleh jadi keliru. Jadi tengok situ ada lagi contoh lain lagi di dalam usul tafsir tu tentang bagaimana kita kena perhati siyak dan sibak ayat. Itu penting. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini, masa kita pun dah cukup. Sekadar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.